konvensional kerana ia boleh menjelaskan frekuensi kewangan sebuah organisasi. Memang dia akan efek integriti institusi kewangan. Jadi bila dia efek, jadi pelabur-pelabur tempatan, pelabur luar negara pun takut nak invest. Jadi kita akan ekonomi basic lah. Sebab kan mungkin tak ramai 10 ke 15 orang yang golongan-golongan begini yang suka mengamalkan rasuahnya. Dan dia orang wang salah satu kuasa orang 9. Jadi kat sini dia sikit-sikit lah, dia tak tahu sedap. Okey lah. Ni antara ini mungkin yang dia tak salah tu ada 14 lah. Ada 14 keras etika kerja profesional. Kat sini saya akan bercerita sikit lah. Dia ada dua faktor nilai dan etika. You ada nilai, you ada dia boleh keluarkan input dia daripada etika. You kan? Kita soalkan kita dia boleh keluarkan input dia. Dia jadi output lah. Ini etika. Kita akan terus ke output dulu sebelum kita ke input. Dan output etika, terus etika kan. Dia bermula pada niat ni. Sebelum saya akan satu cerita mengenai niat je lah. Mengenai niat. Dia lebih general cerita ni. Satu ni amal baik di bawah semangkuk nasi. Kalau mungkin yang lain bukan dengar cerita ni, saya suka lah cerita ni. Dia berlaku pada seorang mak. Ini cerita benar. Ini bukan cerita semata-mata untuk dibuat untuk motivasi. Cerita benar. Cerita benar yang berlaku. Saya tak tahu di mana, tapi cerita benar yang benar-benar berlaku. Bagi seorang mahasiswa ni, dia bukan di negara kita. Dia memang tak ada duit. Dia seorang yang dia tak ada punca perbankan pun. Dia seorang mahasiswa, dia tak ada pinjaman pun. Dan dia bermundar mandi. Dia baru mula belajar lah di kawasan tu. Dia bermundar mandi dalam sebuah restoran ni. Dia tengok sebab dia menunggu. Dia menunggu sehingga orang di restoran tu tak ada. Sebab dia nak buat sesuatu lah. Yang kalau ada dia malu lah. Jadi bila dah tak ada tu, dia mundar mandi lah. Wah, mundar mandi, belum. Bila dia tengok dah tak ada orang, so dia pun masuk. Dia masuk, dia minta dekat pemilik restoran ni, iaitu suami isteri. Boleh bagi saya semangkuk nasi putih. Jadi pemilik ni pun cakap, oh, dia minta semangkuk nasi putih saya. Mesti dilingkur orang yang tidak mampu, tapi ingin belajar. Tapi ingin meneruskan pengajian, tapi tidak mampu. Jadi dia bagi semangkuk nasi putih. Jadi masa dia nak makan, dia minta lagi. Kalau boleh, tuangkanlah sedikit kuah sayur. Kuah sayur, dia tak sayur. Sebab kuah tu free. Nasi tu siap-siap tu free. Dia minta tahu nak kuah sayur kat nasi saya. Jadi pemilik ni pun, restoran ni pun kata, you ambil lah apa saja pun, tak perlu bayar. Tak apalah dia pun ambil kuah sayur, dia pun makan. Makan selepas dia habis makan dia minta lagi satu, ya Tuan, izinkan saya mintakan lagi semangkuk nasi untuk dibekalkan, untuk saya bawa bekal pada keesokan hari untuk dimakan waktu tengah hari. Dia minta bungkus nasi putih saja, dan jangan lupa isikan kuah sayur. Jadi pemilik restoran ni pun dia pergi, dia letak apa yang dia buat, dia letak sebutir telur dan daging, dia ditutupkan dengan nasi putih di atas. Dia tahu juga lah kuah sayur. Jadi dia pun isteri pun tanya, kenapa dia letakkan telur dengan daging di bawah nasi? Suami pun jawab, kalau saya letakkan di atas, mungkin akan menggurui hati dia. Mungkin dia akan rasa malu, dia tersalah. Mungkin dia akan ingat kita bersedekah kepada kita. Dan bila dia malu dengan keadaan itu, dia tidak akan datang lagi ke kedai kita. Dan dia akan pergi ke kedai lain, dan apa yang akan dimakan adalah sedikit saja. Jadi biarlah kita datang ke kedai kita. Saya tak nak menggurui hatinya. Jadi isteri berkata, baik sungguh kamu. Kalau saya tidak baik, masalah tidak kamu jadi isteri saya. Jawab macam tu. Baik, jadi dia pun bahagia dekat mahasiswa ni. Mahasiswa ni balik, dia pun makan. Dia pun tak tahu kan dia tunjuk. Dia tak tahu, okey, dia tidak nasi, dapat telur dan lagi. Dia pun tak jalan kisah. Dan benda itu berlaku selama 20 tahun. Pelajar tu memang datang. Dah tak 20 tahun, saya tak mahu. Berlaku sepanjang
dia belajar lah. Sepanjang dia belajar 20 tahun tanpa kan? Apa yang 20 tahun itu adalah selepas 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian yang berlaku dalam beberapa tahun kemudian itu tak datang lagi. Mungkin dia dah belajar lah, tak tahu lagi lah. Takkan ada sampai dah tua, dah umur 60 masih lagi nak tak sendiri kan? Kalau saya jadi owner tu saya masak. Lepas tu lepas 20 tahun tu apa yang berlaku, kerajaan ingin mengambil alih restoran pemilik restoran ini kan. Tadi pemilik suami isteri pun macam tertekan. Aku nampak ni macam mana anak kita di luar negara tu nak belajar macam mana nak sambung ni. Berpelukan si suami isteri menangis. Si isteri menangis, si lelaki tersenyum. Berpelukan. Dari timur satu ada satu Tuhan yang kuasa lah. Tuhan yang kuasa nak jadikan jalan penyelesaian. Datang seorang eksekutif yang berpakaian kemas ke restoran tersebut. Setelah 2 tahun dia kata, wahai tuan dan puan, saya daripada syarikat yang sangat besar. Saya menawarkan makcik dan pakcik ini untuk berniaga di kantin di syarikat saya. Jadi syarikat tempat saya bekerja ni lah. Jadi dan pakcik dan pakcik ni tanya, siapa pemilik syarikat ini? Sungguh baik artinya. Dia pun reply balik, dia kata, saya semua diberitahu yang pemilik ini suka sangat daging dan telur makcik dan pakcik masak. Menangis pakcik. Ingat 20 tahun kisah 20 tahun yang lepas. Kisah 20 tahun yang lepas. Jadi muncullah si lelaki itu kat restoran. Assalamualaikum. Kalau dia orang Melayu lah, kalau orang Islam. Assalamualaikum. Itu khabar dengan saya lagi. Saya masih ingat daging dan telur yang masih berikan. Kerana itu saya tamat badan saya. Kalau tidak, kesihatan saya tidak terjaga. Kalau tidak, saya tak boleh teruskan perkainan saya. Dan begitu pun tidak ikhlas dengan makcik dan makcik. Mari bekerja di tempat saya, semoga berjaya. 50-50 profit. Masih bincang profit sedih. Jadi yang nak dikatakan kat situ adalah niat. Kalau kita formulakan langkah kita dengan niat yang ikhlas yang kita lakukan, tanpa mengharapkan sebarang balasan, tanpa melibatkan pegawai tidak elok, kita rasa insya-Allah tak boleh sedari esok, lusa, 5 tahun, 10 tahun, efek 3-4 dekat yang akan datang, kita tidak tahu. Balasan yang akan ada tanpa tersedar. Cerita tadi mungkin Tuhan buka bagi dia nampak ikhlasan dia dibalas. Kita mungkin kita tak nampak, tapi kita percaya betul-betul. Niat kita pertama sekali kita tidak mungkinlah ada yang mungkin ada kerja baru, ada yang mungkin kerja lama. Niat kita menjaga kaki di tempat kita mencari rezeki itu betul-betul. Pertama kali kita tidak kaki. Aku datang sini untuk bekerja untuk mencari rezeki, untuk meneruskan kehidupan aku. Dan bukan untuk jatuh ke orang. Mungkin ada satu, mungkin ada, saya nak